Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin as-sadiqin al-mu'minin al-muhtasibin alladhina qala lahumun nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallahi azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaat yang dihormati sekalian, syukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah tolong mengatur cara hidup kita di atas dunia Allah ini supaya kita sama-sama berjalan di atas jalan yang Tuhan letakwi kepada kita, yang Tuhan atur kepada kita. Mudah-mudahan kita jaga diri kita masing-masing daripada keluar garisan daripada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan dapat syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat nanti. Dengan itu banyakkan kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Kerana ketakwaan ini sahajalah yang dapat membimbing kita, bawa kita kepada jalan yang betul, jalan yang lurus, dan menjagakan kita daripada derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita mati kecuali mati dalam keadaan seorang muslim yang sempurna, mati di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mati di luar jalan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu memang Allah Subhanahu wa taala dapat mengatur cara hidup kita lepas sasa. Kalau kita ikut jadual yang Tuhan atur pada kita, kita akan berjaya dapat hasanah dunia dan juga akhirat, dan dapat jaga kita daripada api neraka dan akan bawa kita pada syurga Allah Subhanahu wa taala. Pada 2 bulan lepas ni, hampir 2 bulan yang kita dah dapat pengajaran banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah mendidikkan kita supaya kita berada dalam sifat orang yang tekun, dan juga sabar di atas segala apa ujian yang Allah SWT bentawi kepada kita. Karena kita hidup di atas dunia Allah SWT ini hidup dengan ujian. Ujian bermacam-macam itu hawi pada kita. Kalau kita tidak ada sifat sabar, tak mampu kita nak mengatasi masalah. Tarau miความอดทนเราไม่สามารถที่จะผ่านบททดสอบของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอน ดังนั้นต้องใช้ความอดทนเท่านั้นเองที่อัลลอฮ์บอกว่าอินนัลลอฮะมะอัสซอบิริน อัลลอฮ์เท่านั้นเองอัลลอฮ์อยู่พร้อมกับคนที่มีความอดทนอินนัลลอฮะมะอัสซอบิริน เพราะอัลลอฮ์จะช่วยเหลือ อัลลอฮ์สัญญาว่าจะช่วยเหลือผู้ที่มีความอดทนอดกลั้นที่จะอยู่บนเส้นทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา duduk di atas panggil jalan yang Tuhan atur kepada kita. Alhamdulillah. Kemudian pula tidak berapa hari lagi kita akan masuk bulan Zulhijjah, yang bulan yang Allah SWT suruh kita gerbang saya salat. Sebab dalam hadis Nabi SAW, Nabi cerita pada kita daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma amila adami min amalin yauman nahri
ahabba ilallahi min ihraqid dami innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa azlafiha wa anna ad-dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a minal ardi fatibu biha nafsan. Nah, hadis Nabi yang sahih daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia kata Nabi bersabda, tidak ada amalan adami anak ada amalan anak ada min amalin daripada amalan yauman nahri, pada hari gerbah itu, ahabba ilallah, terlebih kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, min ihraqid dami. Tak ada amalan lain kecuali amalan yang dapat orang panggil kita ihraqid dami, mengalirkan darah binatang ternak. Innaha, sungguhnya, la ta'ti yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat itu biquruniha, dengan orang panggil tanduk dia, wasy'ariha, dan juga bulu-bulu dia, wa azlafiha, dan juga kuku-kuku dia. Jadi Tuhan ambil kira dengan tanduk comel tak comel yang binatang kita gerbet. Sebab Nabi dia pilih kambing yang paling comel tanduk dia, 2 ekor setahun. Nabi gerbet. Dia kira juga tanduk ni molek dah nak show depan orang mati sak sana, kata kita gerbek kambing lembu yang tanduk comel. Kemudian pula bulu dia comel. Bulu dia tu comel, molek. Nabi dia gerbek kambing yang nampak, tengok pak nampak comel, molek bulu dia, cahaya warna dia dan sebagainya. Kemudian kuku dia, azlafiha, kuku dia, kita tengok benda tu hamada, tak ada gapo kali. Segi tanduk lah, bulu lah, kuku lah, benda biasa. Tapi tu dia kira juga dalam pilihan manusia. Nak hadiah kepada Allah SWT ni kena cari benda hak molek. Sebab tu Nabi kata wa anna ad-dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla ay yaqa'a minal ardi. Sebelum pada darah nak titik jatuh atas bumi ni, Tuhan terima dah amalan kita, ambil pergi letak satu tempat yang mulia. Pahala yang kita gerbek itu Tuhan ambil pergi letak satu tempat yang mulia, nanti nak wui pada kita bila kita tinggal dunia ni, bila kita jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi kata fatibu biha nafsan, kena niat molek. Diri kita ni kena niat molek dalam gerbek tu. Sebab kalau niat tak molek saat ni tu, kita akan sia-sia, tak dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah pernah rayak pada kita, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Jadi Tuhan rayak pada kita kata la yanalallaha luhumuha, tidak akan sapa sama sekali. Sapa bila tak sapa kepada Allah SWT, luhumuha, daging-daging yang kita gerbeh, wala dima'uha, dan juga darah-darah yang kita gerbeh itu, walakin, tetapi yang sapa yanaluhu kepada Allah SWT at-taqwa minkum, yang kamu buat kerana takut kepada Allah. Kita buat kerana ikut perintah Allah SWT, kerana kita takut kepada Allah, baru Tuhan terima. Sebab Allah memudahkan binatang ternakan untuk kita nak besarkan Allah. Litukabbirullaha ala ma hadakum, apa yang Tuhan hidayah tunjuk jalan kepada kamu. Itulah nak ayat katanya, bila kita buat satu perkara gerbek ataupun benda-benda lain lagi saat itu kerana takwa kepada Allah SWT, wa basyiril muhsinin lah kita akan diberi khabar gembira bagi orang muhsinin, orang yang dapat buat baik. Orang yang dapat muhsinin, dapat buat baik, orang yang baik, dia akan dapat khabar gembira daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ayat dalam Quran kata innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Karena cerita habis Qabil dulu dia gerbek juga. Habis Qabil dulu dia gerbek juga. Seorang ni gerbek binatang ternak yang baik molek. Seorang ni gerbek, orang panggil
Nah, nak ayat kata buah-buah yang tak molek. Akhir sekali Tuhan terima. Terima yang baik, tak terima yang tak baik. Hak benda tak baik Tuhan tak terima. Tuhan terima benda baik tu sah. Kamanan ikhlas niat kepada Allah SWT tu yang Tuhan terima. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Tuhan terima daripada orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Sebab tu berkata Ibnu Malik, dia kata sami'tu Abu Darda yaqul la an astayqina anna Allah qad taqabbala minni salatan wahidatan ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha. Inna Allah yaqulu innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Abu Darda dia pernah ucap, riwayat daripada Ibnu Malik mengatakan, sesungguhnya aku yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala, kalau aku yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala qad taqabbala minni, terima daripada aku salatan wahidatan. Yakin kata Tuhan ni terima kepada, terima yang kita salat satu kali dalam hidup dia, ahabbu lebih kasih ilayya pada aku minad dunya wa ma fiha. Kalau yakin kata Tuhan ni terima amalan semaya dia satu kali, yakin sesungguh Tuhan terima, dia wasa kata ni lebih baik pada dunia dan bagai dalam dunia ni. Itu nak ayat katanya satu benda yang sahabat-sahabat ni takut amalan Tuhan tak terima. Bimbang takut semaya dia Tuhan tak terima, puasa dia Tuhan tak terima, zakat dia Tuhan tak terima, gerbai dia Tuhan tak terima, haji dia Tuhan tak terima, amalan baik dia Tuhan tak terima. Nah, dakwah dia Tuhan tak terima. Mari perasaan sahabat-sahabat dia bimbang. Siapa dia ucap kata, kalulah aku yakin kata Tuhan terima aku satu semaya, aku wasa benda ni Tuhan terima semaya aku ni lebih baik daripada barang dunia ni semua. Serenak dia tu, serenak daripada dia milik barang semua dalam dunia ni. Itu perasaan kita ni. Jadi buat mudah-mudah dengan amalan. Tak kira lah. Balas mana pun tak kira. Jadi tak kira sangat syarat Tuhan nak terima amalan kita. Sebab amalan Tuhan nak terima amalan manusia ni, amalan yang buat ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan yang kita ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul buat lah mana kita buat balas tu. Dengan hati yang ikhlas, bersih, suci kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana yang lain daripada Allah. Baru Tuhan nak terima amalan kita. Sebab tu kita kena hati-hati lah benda ni. Tak sebab kita rugi duit saja, rugi masa saja, rugi umur kita saja dengan amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa niyadzubillah min dzalik. Bila kita saat itu, pada orang panggil nak menghadapi 10 hari awal bulan Zulhijjah ni, kita kena amalan banyak mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab satu fatrah, satu masa yang penting, yang mempunyai fadilat kelebihan yang paling banyak sekali, yang tidak dapat ada pada masa lain-lain. Dulu kita beramal i'tikaf 10 hari akhir bulan Ramadan. Kita menutup mana kita mencari taharrau Lailatul Qadri. Lailatul Qadar duduk pada 10 hari akhir bulan Ramadan. Kita dengan i'tikaf banyak amal ibadat, nak rebut peluang ke amal itu. Ni satu masa, satu ketika 10 hari awal bulan Zulhijjah, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah sabdalah dalam hadis sahih mengatakan, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari al-amalus salihu fihinna, yang orang beramal, buat amal soleh, fihinna, amalan kita amal soleh dalam 10 hari, hari-hari itu, mana 10 hari awal Zulhijjah tu, ahabbu lebih kasih ilallahi kepada Allah SWT min hadhil ayyamil ashri, lebih kasih daripada hari-hari yang 10 hari awal bulan Zulhijjah ni. Tak ada amalan dalam masa mana-mana pun, amalan mana-mana sebut kata amalan soleh adalah dunia ni, lebih molek, lebih kasih kepada Allah SWT daripada hari 10 hari awal bulan Zulhijjah. Orang beramal pada ketika tu. Ini satu benda penting lah dalam hidup kita ni. Tuhan nak beri benda baik dah pada kita. Kalau kita tak rebut ambil masa ni, sangat rugilah kita.
Sebab tu sahabat-sahabat dia dengan hadis balah ni kok mana dalam masa setahun ni, dan amalan gapo apa nak lawai amalan 10 hari awal bulan Zulhijjah ni tak boleh. Nah, baru dia tanya, sahabat tanya Nabi, faqalu, bertanya mereka itu sahabat, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, walaupun orang tu pergi pada jalan Allah, orang pergi pada jalan tu dalam medan pergi, orang tu dalam medan pergi ni, orang awak amal ibadat lah 10 hari awal Zulhijjah lebih molek pada tu ke? Lebih baik pada tu, lebih Tuhan kasih daripada orang tu pergi lagi kerana. Sahabat-sahabat tanya Nabi. Nabi jawab kata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun jawab, walal jihadu fi sabilillah. Walaupun orang tu baik ke medan pergi fi sabilillah sekalipun, pada jalan Allah sekalipun. Ni amalan orang yang beramal 10 hari awal Zulhijjah ni lebih baik pada tu lagi. Tuhan lebih kasih pada tu lagi. Illa kecuali Nabi kata rajulun, seorang lelaki, kharaja bi nafsihi, tu baik keluar. Dia pergi keluar. Pergi pada jalan Allah dalam medan pergi. Bawa diri dia wa malihi, dan harta dia bersama dia. Falam yarja' min dalika bi syai'in. Maka lepas pada pergi, diri dia terkena syahid dalam medan pergi, harta dia habis guna dalam pergi. Tak ada tinggal sikit habu klik rumah dia. Diri dia pun tak klik sebab mati dalam medan pergi. Harta dia tak ada orang bawa klik dak. Harta ghanimah pun tak leh. Sebab dia orang panggil mati, guna habis dalam medan pergi. Harta dia bawa pergi pun guna habis dalam medan pergi. Orang balas ning barulah Tuhan kasih. Lebih daripada orang beramal 10 hari awal Zulhijjah ataupun sama. Kalau lah sekadar pergi saja, tak ada mati klik mari, diri klik bawa harta ghanimah ngatik klik. Kadar ni orang beramal 10 hari awal Zulhijjah ni lebih kasih daripada Allah SWT saat itu. Lebih kasih kepada Allah SWT daripada orang yang orang yang pergi pada jalan Allah tu. Ayat katanya orang amal 10 hari awal ni lebih kasih daripada tu lagi. Ini satu benda yang penting dalam ujian kita tu. Tuan nak uji tengok kata kita saat ni tu boleh ke tak beramal. Sekurangnya puasa, ibadat semayalah. Kemudian pula orang panggil baca Quran, bacalah. Lepas tu pula kita saat ni tu puasa sampai 9 hari pun tak apa. Pada hari awal Zulhijjah sampai pada 9 Zulhijjah. Ataupun tarak selesai hari. Ataupun kita puasa Senin Khamis duduk dalam tu. Ataupun orang panggil kita puasa sutai sekalinya hari Arafah, hari 9 bulan Zulhijjah. Tu sutai sutrik dah tu. Nak puasa hari lain tak agak, puasa hari Arafah boleh puasa. Sebab duduk dalam 10 hari awal bulan Zulhijjah. Satu laginya daripada orang panggil gerbang. Gerbang ni kita dah baca hadis tadi mengatakan satu benda yang mempunyai fadilat pada hari Nahar tu, hari 10 tu, gerbang lah paling utama sekali. Nabi dah gerbang hari 10 tu. Sahabat ada gerbang hari 11, 12 dan sebagainya. Yang ayat katanya dalam 3-4 hari tu masa gerbang. Kita sibuk benda lain lah. Kadang-kadang kita ni orang gerbang, kita pergi ngekah ni. Salah tujuan. Ngekah ni kita nak ngekah bila masa boleh. Nanti anak kita beranak kena hari 7 hari tu. Ngekah lain, gerbang lain. Tak salah capur sekali lah. Jangan duduk hipung gerbang, kita gerbang hari, hipung ngekah, kita akikah hari gerbang. Rugi. Sebab hari gerbang ni ada masa hanya 2-3-4 hari tu ya. Yang menahar ayam tasyrik. Banyak tu ya, 4 hari tu ya. Lebih pada tu tak sah gerbang. Kalau kita gerbang hari lepas ayam tasyrik, tak sah. Kalau kita gerbang belum pada semaya raya. Bangun pagi subuh pak gerbang dah, tak panggil gerbang. Sebab gerbang dia ada masa dia. Ngekah bila-bila tak apa akikah. Sebab tu tak sah kita rebut masa gerbang kita buh akikah situ. Kita kena ingat. Gerbang ni satu benda yang penting. Tuhan nanti nak terima. Jangan kita niat gerbang nak naik, gerbang cukup 7 kali berhenti. Gerbang sama, Nabi gerbang sama. Setiap orang panggil sepanjang hidup dia Nabi gerbang. Pas jangan kita kira kata nanti nak naik lembu, naik kambing pian mati sah. Tak ada riwayat hak tu. Hak tu cerita berpesu. Pak pasal orang panggil nak naik lembu, naik kambing, tak ada. Ayat katanya kita gerbang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jangan takut Tuhan nak gerbang anak dia.
Semula anak dia. Hak tu kejayaan yang Tuhan tu sab Nabi Ibrahim. Tuhan ayat Al-Quran kata wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Banyak yang Allah Subhanahu wa taala uji Nabi Ibrahim alaihi salam dengan banyak-banyak ujian. Nah, Tuhan uji dia. Jadi ayat katanya dengan banyak-banyak ujian yang Tuhan uji Nabi Ibrahim. Uji kesabaran dia, uji pengerbanan dia. Salah satu daripadanya uji segerban. Bui dalam mimpi pada Nabi Ibrahim. Bangun tidur ni tahu kata Tuhan wahyu mai kata segerban. Mikir banyak dengan setan mai tipu kata nak gerban balah mana anak mung seorang ni anak. Anak boleh dengan Siti Hajar seorang ni ya. Nah, bagaimana mau nak gerban? Ya Ismail ni dia beranak dulu daripada Ishak. Ishak ni Sarah. Dulu dia duduk dengan Sarah tak ada boleh anak. Bawa tak boleh anak tu nikah dengan Hajar. Bawa nikah dengan Hajar boleh anak. Bawa boleh tak lama Sarah boleh juga anak. Dua-dua. Jadi nak ayat katanya lepas pada tu mungkin hidup jauh lah hidup orang panggil. Nah hidup pada panggil Mekah. Nah kemudian dia hijrah hidup Mekah. Pero anak besar hidup tolong ayah dia dalam bina. Nah, bina Kaabah dan sebagainya, cerita panjang. Kemudian, nah, satu hari tu hari semula. Semula anak dia. Setan mai kata nak semula anak. Tak saya ke anak. Tuhan suruh benda pelak ni. Nah, ni bukan benda pasal orang panggil kita boleh buat dak semula anak. Siapa semula anak? Setan mertipu ke? Tuhan nak wacai Nabi Ibrahim kata nak taat patuh dak pada Allah. Tuhan tahu dah bukan nak suruh semula Ismail tapi nak tengok Ibrahim secara mana patuh taat pada Allah. Nah ibtila. Nah Tuhan kata wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bikalimat. Tipu tak boleh. Nah tipu Ibrahim tak boleh dah kita tipu. Hajar pula dah. Ibu Hajar kata, nah Ibrahim nak buat pisah nak semula anak mu Ismail. Ismail pejong suruh semula dia. Sama dia Siti Hajar tanya setan kata, apa pia suruh? Tuhan suruh semula. Tuhan suruh hak malak. Belah semula lah anak dia hak malak. Nah, jadi nak tipu Hajar apa tak boleh? Nak tipu orang panggil, nah Nabi Ibrahim pun tak boleh setan. Akhir sekalinya semula tak masuk. Nah, bahawa semula tak masuk tu lah. Nah, malaikat atas cukup lah. Nah, cukup orang panggil sekarang ni semula. Ismail ni, wui kibah. Gati ni kibah. Waktu nak kata ujian Tuhan kata, wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Sepenuh dah. Jaya dah pan lah. Allah hai Nabi Ibrahim nan kan tu sab Nabi Ibrahim nan pan lah. Lepas pada jaya tu Tuhan kata qala inni ja'iluka linnasi imama. Aku letakmu Ibrahim menjadi imam bagi segala manusia. Nah, linnasi imama. Jadi Nabi Ibrahim ni jadi imam bagi segala manusia. Sebab tu dia Nabi Ibrahim ni bapa segala anbiya. Turunnya Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim ni Ismail. Ismail turun mari bawa tumbik pada Nabi Muhammad. Turunnya dia. Pergi pada Ishak, Yakub. Turun pada Bani Israel sampai Nabi Isa. Keturunnya semua ni mari nak cucu pada Nabi Ibrahim belaka. Itu Tuhan uji Nabi Ibrahim. Uji semula anak. Kita ada duit 5,000. Tak ada adanya ni lah. Duit ni tak ada adanya ni, tak ada lah. Nak mau suruh gerban ni 5,000. Kalau aku 5,000 ni habis. Nak beri kerana nak makan. Uji Tuhan uji kita. Kita kata belah lah nak gerban 5,000, ada 5,000 ni nak gerban segi Kita nak gerban 2 3 tak ada duit. Gerban 5,000 segi InsyaAllah sudah kita gerban pak, mari Tuhan rati hal lain lebih banyak pada tu lagi. Tuhan rati pada kita lebih banyak. Kena yakin kepada Allah. Situ kita kena yakin kepada Allah. Gerban kena yakin pada Allah, kemudian pula orang panggil ikhlas pada Allah. Baru Tuhan orang panggil wi ganjaran pada akhirat esok wi pada kita, pahala Tuhan sipai wi. Untuk nak wi pada kita setelah kita tinggal dunia ni. Kemudian pula di atas dunia ni Tuhan akan bagi pada kita rezeki yang banyak. Sebab tu kita kena yakin dengan Allah SWT. Tak ada lah kalau orang reti daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang boleh jong semula anak dia. Jong semula kerana takut pada Allah SWT. Dia rasa tak ada lah dunia ni orang tak gerbah. Jangan bergetar gerbah. Kita bergetar beli mutu boleh, bergetar beli terosak boleh, surai mutu, surai terosak, surai kereta, surai rumah boleh. Buat apa nak pergi surai gerbah tak boleh?
Kadang orang panggil 5,000, terus sak mahal pada tu lagi. Nah, umur mahal pada tu lagi. Nah, nak beli kambing sekor, nak beli nak lain gerbesa tak boleh. Apa kita dengan Tuhan tak ke mana? Malah mana hubung kita dengan Tuhan? Sekadar mana boleh hubung Tuhan? Tuhan dok wi kepada kita setiap hari, setiap tahun rezeki. Apa kita tak boleh buat? Karena Allah SWT sekali setahun. Sebab tu Nabi kita yang ucap dari doa dia bila dia gerbang. Allahumma hadza minka. Ini padamu ya Allah, rezeki daripada-Mu ya Allah. Nabi kita orang paling miskin sekali. Tak ada orang yang miskin pada Nabi. Tapi 2 ekor setahun Nabi gerbang. Nah, 2 ekor. Dan nak saya boleh. Sebab tu Nabi kata, Allahumma hadza minka ya Allah. Harta ning kami ni pada kamu. Wa ilaika, dan aku nak hadiah pada kamu ya Allah. Aku buat gerbang kanamu ya Allah. Fataqabbal minni, timalah ya Allah daripada aku ni. Timalah. Nah, pada gerbang aku ni. Bismillah. Nah, dengan nama Allah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Itu Nabi ucap dengan nama Allah. Gerbang dia saat ni itu, mintalah Tuhan terima daripada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad. Kau tak kuasa nak gerbang sungguh. Tak ada duit sungguh, tak kuasa sungguh. Maka orang panggil dia masuklah golongan hak Nabi sudah gerbang wi. Tuhan berhala juga ke dia. Syaratnya tak kuasa sikit abuk dah dia tu. Orang lemah sungguh. Ada lah dunia ni orang lemah sungguh. Nah, maka termasuklah hadis ni. Jadi nak ayat katanya bila kita gerbang daging, Nabi kata fakulu, wi kita makan. Nah, kita fakulu kita makan. Nah, wadakhiru, dan juga kita sipai, watasaddaku. Nah, kita sedekah. Makan gatik, sipai gatik, sedekah gatik. Tengoklah. Nah, kita orang panggil kan sedekah belaka apa tak apa, nak makan gatik boleh. Harus kita makan gatik, harus kita sipai gatik, harus kita sedekah gatik. Itu ikut kita lah nak buat lah mana. Itulah orang panggil satu perkara yang penting dalam hidup kita yang kita akan buat mengikut Tuhan atur pada kita. InsyaAllah kita akan berjaya dunia dan akhirat. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.